بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. Alhamdulillah, malah sama-sama pada pagi ini kita memanjatkan Allah Ta'ala yang untuk kesekian kalinya masih lagi memberi keizinan pada kita untuk bersama-sama dalam majlis ilmu kuliah khas online pada pagi ini di bawah tajuk Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Istidraj dan bahaya penyakit ain yang dianjurkan dan ditaja oleh hamba Allah daripada Seri Manjung Perak. Kita doakan insya-Allah Sayyidina Sayyidina Muhammad penaja kita, Allah limpahkan taufik dan hidayah berkekalan insya-Allah. Yang malih ini infaknya adalah untuk suami Muhammad Nurul Amin, Bonda Habsah binti Arifin, Ayahanda Abdul Manan bin Sa'id, dan Bonda Mertua Hajah Sariyah binti Saleh. Anak-anak iaitu Muhammad Nasuha, Najla Izza, Muhammad Naufal Muzaki serta seluruh ahli keluarga. Semoga keluarga ini dilimpahkan limpahan fuyudat, barakah dan ketenangan dan kebahagiaan sehingga ke hujung usia dan ditempatkan mereka semua sebagai orang-orang yang soleh pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala beri kekuatan pada keluarga ini untuk terus beribadah serta diberi kekuatan iman dan terpelihara daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Jazakumullahu khairan katsiran. Sebelum daripada kita meneruskan majlis ini, saya juga ingin mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada hamba Allah yang telah pun menginfakkan
sebuah kursi yang saya duduk ni. Mudah-mudahan pahala kepada yang menyumbang ini berterusan, dan dia mendapat pahala seperti mana orang yang menyampaikan ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moga-moga Allah panjang usianya dalam taat, diangkat kedudukannya pada sisi Allah, dan ditempatkan bersama dengan para awliya Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, tajuk yang kita diamanahkan oleh Allah untuk saya bercakap adalah tajuk istidraj dan bahaya penyakit ain. Apa dia makna istidraj? Istidraj maknanya Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada kita nikmat, tetapi bukan untuk kita mendapat manfaat nikmat tu, tapi Allah bagi ialah untuk Allah nak menghancurkan kita bersama dengan nikmat tu. Na'udzubillah min dzalik. Nikmat yang memberinya ialah Allah. Tidak ada satu nikmat pun yang kita peroleh, yang kita dapat, melainkan semua kurniaan Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma manusia menjadi wasilah ataupun perantaraan, ataupun perantara di antara kita dan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kehendak Allah, Allah memberi taufik dan hidayah kepada seseorang untuk dia melakukan kebaikan untuk orang lain. Maka kita sering mendapat nikmat daripada Allah melalui orang lain, dan orang itu ialah orang yang jadi perantaraan di antara kita dan Allah. Maka sifat kita bila mana kita menerima kebaikan daripada orang, maka wajib dan wajar kita mengucapkan penghargaan, terima kasih kepada orang yang memberi. Orang yang tidak berterima kasih di atas pemberian yang diberi oleh orang kepada dia ialah orang yang tidak akan bersyukur juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia menerima nikmat daripada Allah. Seperti mana yang Nabi sebut, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tak berterima kasih kepada orang, berarti dia tidak berterima kasih kepada Allah. Maka setiap pemberian yang orang bagi, wajar dan wajib kita berkata terima kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita mengucapkan terima kasih dan penghargaan pada orang yang memberi, berarti kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma dalam kita menerima nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kita ni, kita mengharapkan nikmat yang kita peroleh ialah sebenar-benar nikmat. Kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ia ialah sebenar-benar nikmat, maka dia mengandungi makna berkat. Kalau dia bukan nikmat, hanya zahir saja nikmat, dia tidak mengandungi keberkatan, itulah yang namanya istidraj. Dapat nikmat, dan berkat, maka itulah namanya nikmat. Apa dia pula maknanya berkat? Berkat maknanya ialah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Orang bagi baju kat kita, jadi kita gunakan baju tu untuk kita sembahyang. Kita pakai baju tu dalam keadaan kita buat ibadat, baca Quran, zikrullah dan sebagainya.
Jadi dengan baju itu telah menambah kebaikan kita, telah menambah kepelbagaian ibadat kita. Maka yang diberi oleh orang itu, nikmat yang kita peroleh itu ialah nikmat yang diberkati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita beli motor baru. Dengan motor tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita gunakan semau-maunya di dalam perkara yang menambahkan kebaikan kita. Kita pergi masjid, kita pergi surau, kita hadir kuliah, kita ziarah orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan pelbagai jenis kebaikan kita lakukan daripada motor yang baru kita beli. Berarti nikmat yang kita peroleh itu adalah nikmat yang diberkati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sana ada nikmat yang kita peroleh tapi tidak meluaskan kebaikan kita. Kebaikan jadi statik, tak bergerak. Duduk teratu ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dibimbangi kebaikan tak bertambah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita tidak mendapat berkat daripada nikmat yang diberikan kepada kita. Kadang-kadang kita minta, Allah bagi. Hari-hari minta. Sedangkan Tuhan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sedangkan Tuhan tak mau kita mendapat berkat terhadap yang kita minta. Maknanya ada mudarat pada permintaan yang kita minta. Tapi tak putus-putus minta. Minta. Kalau kita minta, dapat. Kita bimbang macam ni. Dah hendak sangat aku bagi. Ambil. Macam tu. Makna kalau macam tu, nikmat yang kita peroleh, jadi nikmat itu disebut dengan istidraj. Begitu juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tadi kita bercakap, kita kata nikmat yang kita tak guna. Dapat benda tu duk simpan dia, tak ada berkat. Perkara tu bila kita dapat, kita guna sepatutnya, tapi kita tak guna, kita simpan je. Berarti nikmat yang kita dapat tidak ada keberkatan. Kadang-kadang nikmat yang Tuhan bagi ni kita guna. Dia bagi kita guna. Dan penggunaannya meluas pula. Banyak pula kita guna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi tak menimbulkan pula rasa syukur di hati. Dengan makna kita tak rasa nikmat itu ialah nikmat yang Tuhan bagi kat kita. Kadang-kadang kita rasa nikmat yang kita peroleh itu usaha kita sendiri. Aku usaha ni nak beli tara ni. Nak dapat kereta sebiji mahal tara ni usaha aku ni. Aku pandai berniaga. Aku pandai marketing dan sebagainya. Masalah Sayyidina Muhammad. Dapat juga. Contohnya. Okey. Tak menimbulkan rasa di dalam hati. Nikmat yang didapati ialah kurniaan Allah. Rasa diri sendiri yang mengusahakan. Apa maknanya? Orang tu kufur nikmat. Bila dia mengkufuri terhadap nikmat yang Tuhan bagi, jadi nikmat yang dia peroleh itu juga disebut dengan istidraj.
Sebab nikmat ni kalau kita tak syukuri, kita bakal kehabisan nikmat itu, ataupun nikmat itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak dapat digunakan secara sempurna. Maksudnya nikmat tu guna sekat jalan dia, tak sampai habis penggunaan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi nikmat itu diberi oleh Allah pada kita, ialah tujuan Tuhan nak memusnahkan kita. Tuhan bagi nikmat, tapi tak sempurna nikmat itu sampai habis penggunaannya. Separuh jalan habis, tak boleh guna. Pasal apa jadi macam tu? Sebab dia tak bersyukur terhadap nikmat yang Allah bagi kat dia. Sunnatullah, setiap nikmat yang kita tidak mensyukuri, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nikmat itu akan ditarik balik. Macam mana perasaan nikmat yang kita dapat tiba-tiba hilang? Contohnya, tentu perik, tentu sedih. Bagaimana nikmat yang kita dapat tiba-tiba rosak, hancur, tak boleh guna? Tentu sedih. Lepas tu timbul rasa tak puas hati dengan Tuhan. Pasal apa berlaku kat aku macam ni? Pasal apa berlaku kat aku? Pasal apa? Okey, berarti nikmat yang dia dapat selama ni bukan nikmat, tapi istidraj. Sebab Tuhan nak memusnahkan dia, Tuhan nak menghancurkan dia. Bila mana dia menyalahkan Tuhan, berarti dia dimurkai oleh Allah. Dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti nikmat yang dia dapat, ya, punca dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Berarti nikmat itu bukan nikmat. Nikmat itu dia panggil istidraj. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hatta iman kita sendiri pun. Ada orang Tuhan bagi nikmat iman tu nikmat. Ada orang yang Tuhan bagi nikmat iman itu istidraj. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itu doa untuk kita mendapat iman, sebenar-benarnya iman yang dinamakan nikmat, bukan iman itu ialah istidraj. Kita baca Allahumma ij'alil imana lana siraja wa la taj'alhu istidraja. Wahai Tuhan kami, jadikanlah iman kami ialah siraja, lampu yang boleh menunjuk kami jalan kepada kebaikan. Wa la taj'alhu istidraja, dan Tuhan jangan jadikan iman kami istidraj. Kita minta Allahumma ij'alil imana lana siraja wa la taj'alhu istidraja. Wahai Tuhan, jadikan iman kami yang Kau kurnia pada kami, yang Kau bagi pada kami, iman kami ialah siraj, pelita, lampu yang menunjuk kami, yang akan menunjuk kami kepada kebaikan dan ketaatan. Dan Tuhan, tolonglah jangan bagi jadi iman kami ni istidraj. Tuhan bagi nikmat iman, akhirnya nikmat iman itu tidak disyukuri. Dia tak berasa nikmat jadi sebagai seorang Islam. Dia tak rasa nikmat iman itu nikmat berharga. Akhirnya dia hidup sebagai seorang Muslim, tapi meninggalkan perintah Allah dan melakukan pula yang dilarang oleh Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan bagi nikmat, dia tak syukuri. Nanti dia akan terima padah di atas nikmat yang tidak disyukuri. Maka itulah yang namanya istidraj. Maka dalam hidup kita sehari-hari, kita harap semua yang kita dapat, yang Tuhan bagi ni ialah merupakan nikmat, sebenar-benar nikmat. Rumah kita, kereta kita, motor kita, pakaian kita, duit ringgit kita, emas perak kita, kebun kita, dusun kita. Semua yang kita dapat ni ialah nikmat.
kita harap yang kita dapat bukan istidraj. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita harap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nikmat yang diperoleh yang menyebabkan seorang itu tidak bersyukur, nikmat yang diperolehi menyebabkan seseorang itu semakin sombong, takabur, bongkak, dan nikmat itu akan menghancurkan dia. Nikmat yang kita peroleh, yang kita tidak mensyukuri, seolah-olah seperti racun yang kita minum, yang kita telan, akhirnya kita akan musnah, hancur, binasa dengan racun yang kita makan. Na'udzubillah min dzalik. Kita guna kereta, menimbulkan rasa sombong. Rumah kita elok, menimbul rasa sombong. Pakai baju elok, menimbul rasa sombong. Sepatutnya nikmat yang kita dapat menimbulkan kita rasa kecil, sebab nikmat Tuhan besar. Tapi tiba-tiba masalah Sayyidina Muhammad, nikmat yang kita dapat menimbulkan rasa besar, menimbulkan sombong. Bila timbul rasa sombong, berarti nikmat yang kita dapat seperti racun. Lama kelamaan, kita akan hancur. Kita akan musnah. Dan nasib yang bakal diterima oleh orang sombong ialah dia akan dimusnahkan oleh Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka berhati-hati terhadap semua nikmat yang kita dapat. Sebab itu sunat bila mana kita dapat satu benda nikmat, benda baru, sama ada orang bagi ke ataupun kita beli ke, sebelum menggunakan kita baca qul wallah 3 kali. Salah senama. Beli baju baru, baca bismillahirrahmanirrahim, qul wallahu ahad 3 kali. Orang hadiah kat kita kasut, sebelum kita pakai kita baca qul wallah 3 kali. Jadi menjaga semua nikmat dengan kita membaca qul wallahu ahad 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ialah untuk barang-barang kegunaan kita itu diberkati. Kalau diberkati, maka tak timbullah isu sombong, bongkak, hebat, kemah. Sebab qul wallahu ahad ialah penyelamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana kita ziarah orang sakit juga. Ziarah orang sakit, pesan pada orang sakit, perbanyakkan baca qul huwallahu ahad. Sebab baca qul huwallahu ahad bagi orang yang sakit, dia ialah penyembuh kepada penyakit. Begitu juga bila mana seseorang anak dilahirkan ke dunia ni. Bila dia lahir ke dunia ni, yang pertama azan dan qamat. Lepas tu letak tangan ni di ubun-ubun dia macam tu. Yang pertama baca inna anzalna, yang kedua baca qul huwallahu ahad. Membaca inna anzalna untuk menyelamatkan anak itu daripada zina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Membaca qul huwallahu ahad untuk menyelamatkan akidah anak itu. Insya-Allah Allah selamatkan dia daripada kekufuran dan kesyirikan kepada Allah. Itu peranan qul huwallahu ahad. Maka subhanallah, untuk nikmat itu diberkati, sebelum kita guna baca qul huwallahu ahad 3 kali. Sebab risiko besar kalau tak berkat, dan manfaat besar kalau berkat. Maka moga-moga nikmat yang kita peroleh saban hari yang semakin bertambah ini ialah nikmat. Kita harap dan kita berdoa moga-moga tidak ada satu pun dalam hidup kita, barang-barang ke apa segala yang kita
Menerima dia sebagai nikmat ialah istidraj. Kita harap macam tu. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, tu nikmat yang kita boleh tengok, yang boleh pakai, yang boleh sentuh. Di sana ada nikmat yang batin, yang tak boleh tengok, tak boleh sentuh, tak boleh pegang, tak boleh bau, tak boleh rasa dengan tangan untuk kita nak raba. Tapi nikmat itu ialah nikmat yang dirasakan berada pada diri kita. Contoh, kelebihan kita. Dia ni kalau bahagian apa panggil, kemas-kemas rumah nombor 1. Dia pandai. Kalau kita buat elok lah. Tapi bila dia susun, kita kata halus lagi, tu kelebihan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang kelebihan dia masak. Kalau orang lain masak, sedap lah, boleh makan. Tapi kalau dia masak, kita kata amboi, ada lah masak, tu kelebihan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap orang Allah cipta dengan kelebihan. Tidak ada seseorang yang Allah cipta tanpa kelebihan. Semua ada kelebihan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kelebihan itu juga ialah nikmat. Sebab kelebihan ni, kalau ada pada kita, kalau kita tak pandai mengurus kelebihan ni, maka dia juga akan termasuk menjadi istidraj. Sebab kelebihan ni menyebabkan orang puji. Bila orang puji, tu mula nak main, kemah aku, hebat aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila timbul rasa hebat, rasa kemah, maka jadilah seperti Azazil. Maka jadilah seperti Fir'aun. Jadi seperti Qarun. Jadi seperti Haman. Semua tu jadi macam tu sebab takabur dan sombong terhadap kelebihan yang ada pada dia. Qarun belagak sebab banyak harta. Fir'aun belagak sebab berkuasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iblis hebat kata sebab dia kata dia lebih daripada ciptaan Allah, Nabi Allah Adam. Kelebihan ni menimbulkan kesombongan diri. Maka jaga-jaga terhadap kelebihan-kelebihan yang ada pada kita. Kelebihan yang ada pada kita, kita kena syukuri. Dan kita kena menginsafi. Bukan hak kita. Allah kurnia pada kita. Itu keselamatan diri. Tapi kalau kita tak meletakkan diri kita di atas jalan yang selamat ni, jadi semua akan menuju kepada kehancuran juga. Nikmat tak apa lagi, duduk luar lagi. Ni dalam diri kita ni. Kita sendiri tu. Maka berhati-hati terhadap nikmat yang boleh membawa kepada kehancuran diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Ini tazkirah untuk diri saya dan kita semua. Yang berlaku hari duk tengok dalam video, duk tengok dalam WhatsApp, tengok dalam TikTok dan sebagainya. Banyak dalam tu semua orang dapat nikmat tapi menghancurkan diri sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka berhati-hati. Sebab dia punca kehancuran diri. Okey, yang kedua. Yang kedua, penyakit ain. Penyakit ain juga ialah penyakit yang menghancurkan diri. Ada apa penyakit ain? Penyakit ain ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Dia bukan sihir. Dia penyakit yang timbul daripada orang tengok orang dengki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun nikmat yang kita dapat, orang cemburu. Dua lah. Sama ada nikmat yang kita dapat, orang dengki ataupun orang cemburu. Kesan daripada tu kena pada kita. Kesan daripada cemburu orang, kesan daripada dengki orang, kita pun akan terkena kesan. Kesan tu dia panggil penyakit. Contohlah, kita pergi ziarah orang bersalin. Rasa-rasa ada tak budak-budak bila mana dia keluar pada perut mak tak comel. Budak-budak ni keluar pada perut mak semua comel. Kecuali adalah yang tak comel. Tapi taklah banyak. Keluar-keluar perut mak, orang pun cuik ni. Ada kita betul-betul ni orang nak cuik kita, tak ada kan. Nak cuik macik sikit tak ada. Budak-budak ni orang cuik ni. Ambo yang pegang tu. Putih tu. Comel sungguh. Ni muka siapa ni? Muka mak dan muka ayah. Ayah mak bersenyum. Muka siapa? Tak tahu lagi ni. Besar sok baru kita tahu. Comel ni. Bila kata comel tu, jadi budak tu akan terkesan. Akan terkesan. Pujian itu memusnahkan. Pujian itu, masalah Sayyidina Muhammad memberi kesan. Lepas tu orang tua-tua, masalah sama dia tengok budak dah amboi huduhnya. Mak dia berasa, tok ni kata huduh pula anak aku. Sebenarnya tok tu nak bagi selamat anak tu. Makcik, saya rasa hati saya. Sanggup makcik kata anak saya huduh tu. Ini sebab tak faham. Kalau kata comel, selagi budak tu riau. Faham? Selagi tidur tak lena, susah tidur malam dan sebagainya. Kesan puji. Itu bahaya puji. Kita pun kalau orang puji-puji kita, dalam kitab tasawuf lama-lama, dia suruh ambil pasir. Punggai kawan nak puji. Amboi hari ni handsome sangat tu. Nampak handsome sangat hari ni. Macam datuk-datuk lah pula hari ni. Ambil pasir. Pasal apa? Sebab kita perasan bila orang puji kita, baik betul. Nak macam datuk lah hari ni. Betul lah. Sasat. Masuk tengok cermin. Jadi, ataupun orang puji amalan kita, rosak juga. Bila orang puji amalan kita, mula kita nak buat amalan nak tunjuk ke orang, rosak juga. Okey. Jadi subhanallah. Sebab itu jaga penyakit ain. Contohlah orang ni, dia orang tak sama. Ada orang ni, dia kejahatannya mata dia. Dia tengok lampu, pam, pecah. Kita tengok lampu biasa aja. Dia tengok lampu, lampu pecah. Pasal kekuatan mata dia. Ain juga. Orang penyakit ain ni, kalau ada kekuatan ain dia, mata dia, masalah Sayyidina Muhammad, dia tengok buah temikai. Buah temikai rosak. Ada orang dia ambil gambar dia, ambil gambar dia, masalah rosak gambar tu. Pasal apa rosak gambar tu? Bila flash tembak dia balas balik. Akhirnya pecah. Masalah semua. Ada orang kadang-kadang kita ambil gambar, ambil gambar dengan dia, mata dia macam hantu. Tu pun sama tak? Dia tu mata dia spotlight. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berbeza. Itu maknanya masalah Sayyidina Muhammad kadang-kadang
kekuatan mata seseorang itu merosakkan sesuatu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi maknanya ain ni ialah jenis penyakit yang timbul daripada orang tengok, orang puji, ataupun sahaja Sayyidina Muhammad, dari sebab orang tengok, orang dengki, ataupun orang cemburu. Betul nikmat ni kalau dapat jangan cerita ke orang. Jangan cerita sangat. Pasal Nabi kata ala likulli ni'matin mahsud. Ala likulli ni'matin mahsud, jaga-jaga bagi setiap nikmat itu ada orang hasad. Kita ni buat perniagaan online. Lepas tu kita untung gila-gila. Kita buat dalam Facebook. Kita tak ada orang dengki. Baik, orang tengok kita, orang kata macam ni. Amboi menega seri dua, dapat kebal lah. Hebat sangat. Daripada orang tengok tu orang hasad, nanti akan bagi kesan pada perniagaan kita. Ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak pesan pada semua para muhibbin kita. Dapat anak, dapat cucu, jangan buh dalam Facebook. Jangan buh dalam Facebook. Bukan sekat Facebook lah, Instagram, apa semua lah. Bila orang tengok, amboi, comelnya. Sekalipun dalam Facebook, dia akan bagi kesan. Macam juga orang live macam ni. Live macam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang yang boleh memberi mudarat sihir melalui live. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka begitulah melalui Facebook kita buh nama anak kita apa semua, baru beranak, baru dilahirkan. Tiba-tiba buh dalam Facebook, orang kata amboi comelnya. Tu boleh jadi anak tu akan terkesan dengan pujian, ataupun ada orang dengki, ataupun orang hasad kat kita. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang faham situasi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka tidak meng-highlightkan diri mereka ataupun keluarga mereka pada orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mereka tak highlight supaya selamat daripada kejahatan orang. Maka sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam situasi kita dilimpahkan dengan nikmat yang tak putus-putus ni, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi kita ajak doa. A'udzubika Allahumma inni u'aidzubika min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lammah. Tu doa dalam buku kita ada. Allahumma inni u'aidzubika min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lammah. Ya Tuhanku, aku minta perlindungan dengan Engkau daripada syaitan dan binatang-binatang berbisa, wa min kulli ainin lammah, dan daripada pandangan mata orang yang dengki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini ialah gangguan-gangguan kita selalu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, syaitan yang nak mesongkan kita daripada kebenaran. Yang kedua, mudarat lahiriah, mudarat binatang berbisa. Apa makna hammah? Binatang berbisa ni, binatang yang ada background dia, ada hubungan dengan makhluk yang jahat, iaitu jin. Ular,
kalajengking, binatang-binatang berbisa. Imam Ahmad selalu juga pengajiannya dihadiri oleh jin. Tapi dia pesan, siapa main mengaji di majlis aku nak pesan jangan rupa dengan binatang. Sebab jin ni rajin berupa dengan makhluk-makhluk berbisa tu macam ular kan. Jangan siapa-siapa mengaji di majlis aku rupa ular, kalajengking dan sebagainya. Nak berupa nak mengaji rupa manusia. Lihat jin semua aku. Tapi semua orang tak tahu yang sebelah ada jin. Semua anggap semua tu macam depa manusia. Satu hari Imam Ahmad, Sayyidina Sayyidina Muhammad nak masuk rumah. Daripada kelas tak masuk rumah. Sebelum masuk bilik tengok-tengok ulang. Aku dah kata jangan duduk rupa ulang, rupa manusia. Dia bagi manusia. Saya minta maaf. Tu kita minta lindung daripada syaitan dan binatang berbisa. Kalau binatang tu betul-betul tu kira okey lagi daripada had yang berupa binatang ni. Ada Sayyidina Muhammad. Lepas tu wa min kulli ainin lammah, dan daripada pandangan mata yang mendengki. Ni kena baca ni. Kena baca selalu. Jadikan amalan Sayyidina Sayyidina Muhammad. Lebih-lebih lagi doa ni dibaca kepada anak-anak yang dilahirkan. Tolong anak tu. Sebab lagi ada orang mengajar. Ni kita pergi ziarah dulu, kita baca dulu. Allahumma inni wa'idhu bika min kulli syaitan wa hamma wa min kulli anil lam. Semua kat budak lah. InsyaAllah. Kita kejahatan banyak ni. Kita ni depan rumah kita, orang main macam-macam. Kita tak kenal orang. Kadang-kadang orang main bawa macam-macam jenis. Dia tinggal, dia buat, dia baca. Sami-sami salam dia boleh buat kat kita. Ini kejahatan orang. Allahumma salli ala sayyidina. Syaitan ni ada dua. Yang pertama syaitanul insi, yang kedua syaitanul jinni. Syaitanul insi, syaitan hak jahat tu. Hak manusia jahat tu. Syaitanul jinni, syaitan jenis jin. Semua jahat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni hari-hari depan rumah kita kena buat baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim 41 kali. Bismillahirrahmanirrahim 41 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim 41 kali. Bismillahirrahmanirrahim 41 kali. Lepas tu kata macam ni, Allah Tuhanku, apa-apa saja kejahatan yang main ke rumah aku, tak kira dia pada jenis macam mana, ya Allah akan musnahkanlah. Lepas tu baca ni, kena buat ni tu. Asrama kita kena buat, mas kena buat, rumah kita kena buat. Kita tak kena musuh. Jadi subhanallah, jadi amalan tu saya ijazahkan untuk sama kita amalkan. Jaga diri kita daripada kejahatan makhluk. Jadi saya ingat sekat tu dulu, insya-Allah moga-moga bermanfaat untuk menjadi amalan kita seharian, jadi pedoman kita sepanjang hari insya-Allah. Dan bagi pihak diri saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada penaja kita yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad telah pun menjadi asbab kepada bertemu kita pada hari ini, dan kita semua dapat manfaat untuk kita meneruskan kehidupan kita sehari-hari. Moga selamat kita semua daripada mendapat nikmat yang berbentuk sidraj, dan Allah selamatkan kita juga daripada penyakit ain yang akan merosakkan diri kita dan menimbulkan 1001 masalah pada diri kita dalam hidup ini insya-Allah. Terima kasih kepada hamba Allah daripada Seri Manjung dan seluruh ahli keluarga. Moga-moga Allah bagi mereka sentiasa sihat, terus ada kekuatan untuk melakukan ibadat, dan dikuatkan iman dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala pada fitnah di akhir zaman insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نور قلوبنا بهدايتك، اللهم نور قلوبنا بهدايتك، اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. بالحق وتعالى